mengutamakan pengukuhan etika serta nilai murni untuk sebuah negara maju. Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Khidmat bas mini muncul semula hari ini untuk warga kota. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atika Memenaim. Pembentukan sebuah negara maju tanpa budaya integriti yang tinggi adalah penghijrahan yang tempang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, pengukuhan etika dan nilai-nilai murni dalam pentadbiran dan pengurusan merupakan aspek yang wajar dilaksanakan. Sehubungan itu, saya menyokong usaha-usaha untuk meletakkan tadbir urus negara berasaskan kepada disiplin ilmu maqasid syariah. Melalui pendekatan ini, penghijrahan tertinggi yang boleh dicapai adalah dengan memertabatkan kebaikan dan menolak keburukan dalam setiap jiwa rakyat di negara ini. Selain itu, gagasan idea rahmatan lil alamin yang diketengahkan juga boleh membawa konsep hidup bermasyarakat kepada tahap yang lebih tinggi. Titah baginda konsep rahmatan lil alamin telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat sejagat dan rahmat untuk seluruh alam. Al-Sultan Abdullah bertitah sempena perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan di Putrajaya. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Hadir bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sri Paduka menekankan semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan lebih 6 dekad lalu, negara telah melalui pelbagai peristiwa penghijrahan yang amat menakjubkan. Ini termasuk pembangunan fizikal yang pesat, peningkatan ekonomi yang mampan serta kematangan lanskap politik. Baik, dalam titah baginda juga Sri Paduka mengingatkan betapa penghijrahan negara ke tahap yang lebih tinggi akan boleh dicapai melalui pembentukan semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum. Ia merupakan asas kukuh kepada perpaduan negara. Namun baginda menegaskan konsep ini tidak boleh diterjemahkan secara umum sehingga melanggar perintah agama. Perkara dan perbuatan yang bercanggah dengan ajaran yang dituntutkan Islam jika ditoleransi akan meruntuhkan benteng agama. Justru dalam kita berusaha melakukan penghijrahan kepada hidup bermasyarakat yang lebih toleransi serta disemai dengan bunga kasih sayang, janganlah pula kita mengabaikan tuntutan agama dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Titah baginda lagi, kemerdekaan negara adalah satu nikmat dan rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan itu, rakyat perlu memelihara nikmat dan rahmat ini untuk diwarisi generasi akan datang. Justru bersempena sambutan Ma'al Hijrah ini, Al-Sultan Abdullah mengajak seluruh rakyat untuk berhijrah membentuk sebuah negara yang maju dengan asas perpaduan dan keharmonian yang utuh. Baik, saudara, ilmuwan dalam bidang alam sekitar Datuk Seri Dr. Zaini Ujang dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1441 Hijrah 2019 Masihi. Pemilihan beliau dibuat atas sumbangan besar dalam memartabatkan Islam di peringkat nasional dan global yang diiktiraf pelbagai pihak. Datuk Seri Dr. Zaini pemegang ijazah Dr. Falsafah Kejuruteraan Alam Sekitar, aktif dalam kegiatan melestarikan alam sekitar selari konsep rahmatan lil alamin yang dianjurkan Islam. Sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih 40 buku, 300 kertas akademik dan lebih 2,000 artikel berkaitan alam sekitar, pendidikan tinggi dan budaya ilmu.
sebagai orang Islam, kita perlu menunjukkan contoh teladan yang baik untuk melestarikan alam sekitar. Ayat yang Allah turunkan ni ada dua. Satu, ayatullah dalam bentuk mushaf yang kita baca Quran tu. Yang kedua ialah ayatullah, iaitu alam sekitar yang kita ada. Alam raya yang kita ada. Jadi, orang Islam seharusnya menjadi contoh teladan bagaimana nak melestarikan alam sekitar. Dan kita kena faham apa tugas dan tanggungjawab kita. Semua yang berkaitan dengan ajaran Islam ni adalah berkaitan untuk kita menjadi lebih baik. Contohnya kita nak semayang, kita kena ambil cari air. Kita perlu ada pelestarian air. Ketidak, kita tak ada cara untuk ambil semayang. Kalaulah tak ada air, kita kena pelestarikan kita punya tanah supaya tanah kita tak tercemar untuk kita bertayamum. Beliau turut memperoleh pelbagai pengiktirafan sebelum ini, antaranya Anugerah Air Malaysia, Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Negeri Sembilan dan Ijazah Kehormat Doktor Sains dari Newcastle University, United Kingdom. Sementara itu, Pengerusi Majlis Fatwa Emiriyah Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah Sheikh Al-Mahfuz Bayah dianugerahkan Tokoh Antarabangsa Ma'al Hijrah 1441 Hijrah. Ulama besar Islam itu terkenal dengan fatwa dan pandangannya dalam isu-isu baharu yang sering menjadi rujukan umat Islam khususnya di Barat. Syekh Abdullah pernah memegang pelbagai jawatan penting di UAE, antaranya Ketua Mahkamah Syariah, Timbalan Ketua Mahkamah Rayuan dan Ketua Mahkamah Tinggi. Antara penulisan terkenal beliau adalah Dialog dari Jauh tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Keamanan dalam Islam dan Terorisme, Diagnosis dan Penyelesaian. Kedua-dua tokoh Ma'al Hijrah itu menerima hadiah wang tunai berjumlah RM110,000, pingat serta sijil penghargaan. Terdahulu, keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah disambut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta beberapa Menteri Kabinet. Majlis dimulakan dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menekankan kepentingan hijrah dalam Islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam kenyataan media memberitahu tema Negara Rahmah Ummah Sejahtera dipilih bagi mengajak umat Islam menghayati makna rahmah yang dituntut Islam. Ia termasuk memupuk sikap saling menghormati, berkasih sayang, bertoleransi, saling memaafkan dan berbelas kasihan bagi mewujudkan suasana sejahtera dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara harmoni yang menjadi contoh di peringkat global. Suhu kebencian antara kaum dan agama perlu dihentikan segera. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri di Ipoh. Suhu politik pasca pilihan raya umum ke-14 semakin hari semakin terasa. Apakah kemenangan yang mahu diperoleh oleh sebahagian mereka yang bergelar pemimpin bersaing mempamerkan ego masing-masing hingga sanggup meletakkan nilai diri sebegini rendah dalam hasrat mencari pengaruh dan mendapatkan sokongan politik? Sedarilah serpihan daripada letupan bom jangka ini tidak mengenal mangsa. Malah anak cucu serta kaum kerabat pemasang bom jangka turut terdedah kepada akibat daripada perbuatan-perbuatan berfikiran singkat. Baginda turut bertitah agar undang-undang wajib didaulatkan supaya keselamatan nyawa, harta benda dan warga yang tidak berdosa terjamin dan dilindungi. Mengakhiri titah, Sultan Nazrin turut memanjatkan doa agar Malaysia diamanahkan dengan pimpinan yang amanah, ikhlas, membawa suara kesederhanaan, munasabah, rasional agar rakyat berbilang kaum serta agama di negara ini hidup rukun dan harmoni. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Saleh.
Sambutan Ma'al Hijrah di Kedah berlangsung di Wisma Darul Aman. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah dalam titahnya mengajak rakyat tanpa mengira fahaman politik menghayati pendekatan maqasid syariah dan rahmatan lil alamin yang diperkenalkan kerajaan. Sultan Salihuddin turut berkenan menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah kepada Imam Masjid Pokok Asam Bakar Arang, Sungai Petani Abdullah Yahya. Di Johor, bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri. Ishak Abdul Hamid, 77 tahun, berasal dari Pontian dan menetap di Keluang yang amat cintakan Al-Quran, menasihati umat Islam supaya sentiasa belajar kitab suci itu dengan belajar daripada guru yang betul. Anugerah disampaikan Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal. Dan di Negeri Sembilan, tokoh anugerah korporat Ma'al Hijrah diberikan kepada Ketua Pegawai Eksekutif McDonald Malaysia, Azmir Jaafar. Terdahulu Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, dalam ucapannya berkata negara yang diurus dengan kasih sayang dapat melahirkan rakyat yang saling hormat dan menyayangi. Berangkat sama yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Menawir dan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mengambil makna dan iktibar daripada hijrah, sebenarnya ia merupakan sebuah kemenangan dan kejayaan yang telah dicipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hijrah membawa dan menentukan kehidupan yang jauh lebih hebat sehingga tertegaknya tamadun insani. Bahkan hijrah membentuk kepribadian manusia dan mengangkat karamah basyariah, kemuliaan manusia itu sendiri. Hijrah menjadikan manusia berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bersempena dengan Ma'al Hijrah 1441 ini, marilah sama-sama kita bertekad dan berazam menawaitukan untuk melakukan perubahan daripada baik ke arah lebih baik, daripada keadaan yang biasa kepada luar biasa untuk mengungguli kejayaan, kecemerlangan. Akhir kalam, saya ucapkan wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya kita menerima pengaruh angin daripada arah selatan, tenggara dan seterusnya menghala ke timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun di kawasan perairan ini, angin terus bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama dan juga kedua yang melibatkan kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rakit laut, juga pada aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 5 September 2019. Jadi pada orang ramai, khususnya kepada para nelayan, diharapkan lebih berhati-hati sekiranya ingin turun ke laut dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pada ketika ini, hujan berserta debu petir kini sedang berlaku di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia melibatkan utara negeri Kelantan, begitu juga di negeri Terengganu dan juga di bahagian timur di negeri Johor. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam lagi apabila hujan ini bergerak memasuki ke kawasan perairan.
Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan berseterbuk petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, khusus terutamanya di bahagian Sandakan, Kudat, begitu juga di bahagian pantai barat. Di negeri Sarawak pula, hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Sibu, Betong dan juga Sarike. Manakala di bahagian Kuching dan juga Seri Aman mengalami keadaan cuaca yang agak mendung. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan bagi mendapat maklumat yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Awal Muharram menjengah lagi disambut seluruh negara. Harus menjadi mukmin terpuji, negara rahmah, ummah sejahtera. Di kesempatan ini, saya mewakili Map Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam ke 1441 Hijriah. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Map Malaysia. Kita ke perkembangan selanjutnya. Selepas hampir 21 tahun dihentikan, perkhidmatan bas mini mewarnai kembali ibu negara bermula hari ini hingga 29 November depan. Ya, tempoh percubaan 3 bulan oleh Rapid Bus Sudah Berhad itu bertujuan menambah baik perkhidmatan bas sedia ada untuk operasi laluan pengantara terutamanya di kawasan perumahan. Laporan Farhana Azwani Ismail. Merupakan pengangkutan awam paling murah pada tahun 1970 hingga 1990-an, bas mini merupakan pemandangan biasa di ibu kota. Bagaimanapun, perkhidmatan itu ditamatkan pada 1998 berikutan gabungan pengangkutan awam. Setakat ini, bas di bawah kendalian Rapid KL adalah berkapasiti besar dengan saiz antara 10 hingga 12 meter dan menyukarkan pergerakan bas untuk sampai ke kawasan yang sesak dan padat. Justru inisiatif perkhidmatan bas mini ini sekaligus dapat meningkatkan kekerapan perjalanan dan menjimatkan tempoh antara 15 hingga 25 minit di laluan percubaan iaitu dari Hak Bukit Indah ke Ampang Point. Sebenarnya kita melihat dari segi kesesuaian bas yang lebih kecil untuk cover last mile, untuk memberi kemudahan pada penduduk yang mungkin berada di luar kawasan yang lebih sempit laluan. InsyaAllah kita akan tengok keberkesanan, kesesuaian bas tersebutlah. Berbeza dengan bas mini pada ketika dulu, bas mini baharu ini berkapasiti sehingga 31 tempat duduk penumpang dilengkapi dengan penghawa dingin dan beroperasi pada pukul 5.30 pagi sehingga 11.40 malam. Sama seperti bas Rapid yang panjang, bas mini ini juga menggunakan pembayaran secara elektronik dengan kadar tambang sebanyak 80 sen menggunakan kad My50 dan kad My100. Bagi Abdul Khalid Kasim yang sebelum ini berpengalaman 13 tahun membawa bas mini pada 80-an, menyatakan keterujaannya untuk memandu bas mini yang baharu. Kalau ikut bas dulu ni kira panaslah harap dia kalau ada pun pasang kipas diri saja. Kerana bas sekarang ni memang selesa. Pasal ada aircon ada ni, abal tu pula auto tak payah pakai gear. Dan ini pandangan yang disuarakan penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas mini untuk hari pertama operasi.
Akak rasa mula-mula macam teruja lah sebab dah lama tak naik bas macam ni kan. Sebab zaman dulu je yang tinggi, bas yang tinggi, lepas selesa dengan aircon dia, taklah panas kan. Tempat dia punya seat ni pun okey lah, macam rasa balik kampung lah. Bas ni okey lah juga sebab jalan yang laluan dia lalu ni, kalau pakai bas yang besar tu macam takut sikit lah. Sebab takut terlanggar kereta lain ke. Tapi so far okey lah bila guna bas yang lama tu. So tak tahulah kalau dalam tempoh sebulan ni, bas ni macam mana pula, kena tengok dulu macam mana. Minibus ini cantik lah. Itu cantik, itu bas baru kan. Cantik, bagus. Ini hari baru saya tadi kan. Tadi saya baru sini Bukit Indah, sekarang baru pergi itu Ampang Point. Sepanjang tempoh percubaan ini juga, Rapid KL bersedia menilai penjimatan kos penyelenggaraan dan penggunaan bahan api bas mini berbanding bas berkapasiti lebih besar. Farhana Azwani Ismail, RTM. Persembahan teater berjudul Pawana Isabella dipentaskan di Istana Budaya sekali lagi selama 4 hari bermula 13 September ini sebenar sambutan Hari Malaysia 16 September. Ya, sebelum ini pemesan teater tersebut bermula 21 Ogos lalu dan berakhir hari ini. Langkah bijak Istana Budaya berminat untuk mementaskan lagi teater Pawana Isabella itu kerana sambutan menggalakkan daripada penonton. Ini juga memberi peluang kepada peminat persembahan teater tanah air yang mungkin tidak berpeluang menonton sebelum ini. Teater Pawana Isabella arahan Irma Fatimah menampilkan lakonan Syafiq Kyle, Janani dan Dato' Afrin Shauki. Teater ini mengetengahkan isu-isu semasa iaitu amalan rasuah, sikap malas dan tidak bersatu dalam kalangan orang Melayu. Jalan ceritanya membawa penonton ke suatu perjalanan bertemakan magis tentang kisah keunggulan dan kejatuhan kerajaan Melayu Aksara di bawah Raja Pawana dan Permaisuri Isabella. Aksara ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyatnya hidup dalam keselesaan dan kemewahan namun tidak pernah bersyukur. Nampak ringkas namun padat dengan maksud tersurat dan tersirat. Tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Julai lalu sebagai manifestasi rasa cinta dan hormat segenap lapisan rakyat terhadap negara. Ia membawa maksud besar kepada rakyat, terutama generasi muda, agar sentiasa mencintai dan memelihara tanah air dengan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatannya. Usaha memupuk dan menyalakan nilai integriti yang tinggi dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang bagaimanapun memerlukan kefahaman mendalam terhadap maksud di sebalik slogan berkenaan. Wartawan Dian Fatihah Maknoh melaporkan. Tanggungjawab kita sebagai generasi merdeka bukan setakat mempertahankan tanah air daripada dijajah semata-mata. Tetapi lebih penting daripada itu adalah menjadikan Malaysia bersih daripada aspek luaran dan dalaman. Apa makna menjadi patriotik? Adakah kesetiaan kepada bendera? Bagaimanakah kasih sayang kepada kerajaan yang dipilih oleh rakyat? Adakah sifat-sifat mulia seperti amanah, jujur dan bersih? Daripada kecil lagi kena tahu kita mesti takut pada Tuhan. Jadi apa kita nak buat, Tuhan sedang melihat. Kalau itu kita dapat buat, ya, bagus. Ya? Mesti semua orang mesti bersih. Bersih dari kita punya fikiran, kita kelakuan, kita sendiri bila kita masa kerja, setiap apa yang kita buat mesti towards bersih. Jangan fikirkan nak cepat, nak ambil rasuah, nak ambil lain-lain barang. Itu yang penting sekali. Semua orang mesti bila mereka tengok jalur gemilang lah, let's say lah, mereka perlu rasa macam bangga dan megah lah. Okay, ini bendera saya, ini negaraku. Bagi pensyarah Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, semangat patriotisme tidak semestinya menjurus kepada soal simbol kenegaraan semata-mata. Sebaliknya, pembentukan nilai nasionalisme boleh wujud dalam pelbagai cara. Ia termasuk mempertahankan sejarah dan warisan negara agar terus terpelihara demi kelangsungan generasi masa depan. Pada masa sama, menolak sebarang unsur yang boleh mencemar imej Malaysia di mata dunia. Justru rakyat perlu benar-benar memahami maksud sebenar di sebalik slogan Malaysia Bersih. Namun apakah cara terbaik untuk memastikan segenap lapisan masyarakat mendukung aspirasi berkenaan?
sudah pasti perlu ada naratif, perlu ada artikulasi yang merangkumi pelbagai isu yang berkaitan dengan Malaysia Bersih. Ia tidak harus boleh dilihat oleh umum sebagai bersifat retorik ataupun kosmetik, tetapi sebenarnya ia bertujuan untuk membolehkan rakyat bukan saja faham, kemudian terap dan juga menjadikan ia sebagai satu amalan dalam konteks harian mereka. Dan kita boleh jadikan Jepun sebagai contoh di mana amalan-amalan yang cuba dibawa oleh Jepun tidak pernah dilakukan secara paksaan ataupun dilakukan secara permintaan, tetapi ia datang secara automatik ataupun semula jadi dalam diri mereka kerana sudah disemai, dipupuk, diajar sedemikian rupa. Dalam konteks Islam sebagai agama rasmi Malaysia, amalan rasuah adalah haram sama sekali. Mana-mana pihak yang melakukan jenayah tersebut wajar dilabel pembelot dan pengkhianat tanah air kerana perlakuan mereka hanya meruntuhkan bangsa dan negara. Saya fikir cukup tepat sekali dengan keadaan semasa ini kita mengangkat supaya untuk menjamin kesejahteraan sesebuah negara, amanah itu perlu dijunjung. Kerana itulah yang ditekankan di dalam Islam, apabila kita dihidupkan di atas dunia ini sebagai khalifah Allah, maka perlulah menjunjung amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi saya fikir kalau semua pihak mengetahui tentang amanah ini dan menolak rasuah sebagai suatu perkara yang sangat teruk kepada sesuatu bangsa dan negara, maka kita akan membina sebuah negara yang sejahtera, insya-Allah. Daripada pencemaran sampah sarap, realitinya ia lebih holistik bagi memerangi apa sahaja yang boleh menghancurkan keamanannya sekaligus merealisasikan wawasan 2025. Dian Fatia Makno, RTM. Penyunting berita TV Mandarin RTM, Chin Kian Hua, 51 tahun, antara dua mangsa yang maut dihempap sebatang pokok ketika berkemah di air terjun Lata Hammer di Bentong, Pahang malam tadi. Seorang lagi mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Winnie Tan Gai Kin berusia dalam lingkungan 50-an. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Unis ketika dihubungi mengesahkan kejadian pada pukul 10 malam itu berlaku ketika mangsa sedang berkemah di kawasan air terjun bersama 25 individu lain. Sebatang pokok kira-kira 30 meter tinggi tumbang dan menghempap kedua-dua mangsa. Pada semalam 318, gerakan IPD Bentong telah terima maklumat mengatakan orang kena hempap di pokok. Kemudian pihak kita bomba telah pergi ke tempat kejadian dan mendapati dua meninggal, dua cedera. Yang meninggal nama Winnie Tan Gai Kin. Satu, yang kedua Chin Kian Hua. Yang cedera Tan Wai Hong dan Leong Yao Lai. Punca ialah pokok yang tumbang. Pokoknya tumbang. Jadi dalam keadaan tu cuaca baik. Kita klasifikasi sebagai laporan mati mengejut. Laporan mati mengejut, ya. Punca kematian belum disahkan lagi. Tan Wai Hong Hospital Tun Hussein rawatan, keluarga dia bawa ke Hospital Tun Hussein. Manakala satu lagi Leong Yao Lai masih di Hospital Bentong. Leong Yao Lai adalah isteri kepada mendiang Chin. Seluruh warga kerja RTM mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Baik, sementara itu di Kuantan, dua penuntut lelaki Kolej Matrikulasi Pahang lemas selepas mandi di tingkat 1 air terjun berkelah 10 pagi tadi. Mangsa yang masih belum dikenal pasti identiti dikatakan pergi ke lokasi berkenaan bersama beberapa rakan lain. Kedua-dua mangsa dikatakan hilang selepas mandi di kawasan itu sebelum rakan mangsa menghubungi pihak berkuasa. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Anwar Hassan berkata mengesahkan perkara itu. Kedua-dua mangsa ditemukan unit pasukan penyelamat di air PPDA pada tengah hari tadi. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afsan HDAA bagi tindakan lanjut. Seorang lelaki warga Indonesia dikuatiri hilang selepas bot yang dinaiki bersama dua lagi bangsa karam di kawasan ladang Granzil, Sungai Iran Miri pagi tadi.
Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, penguasa Kana Bomba 1 Lau Poh Kiong, berdasarkan laporan terdapat 3 orang mangsa di atas bot itu sebelum bot itu karam. Ya, 2 mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan oleh pemancing yang berada di tepi sungai berkenaan. Manakala seorang lagi masih hilang, dikenal pasti sebagai Yanto Olin, 34 tahun. Sementara 2 yang terselamat dikenali sebagai Martinus Sulyadi Dida, 30 tahun dan Amdokus, 47 tahun. Sepasukan anggota bersama jentera, kenderaan pacuan 4 roda dan bot dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri Central dan unit digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat. Kerjasama Ekonomi Kuala Lumpur Phnom Penh bakal dirancangkan lagi menerusi pemeteraian Perjanjian Pengecualian Cukai Berganda DTA. Pemeteraian itu akan direalisasikan sempena lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Kemboja bermula esok. Ya, Kemboja negara ASEAN terakhir yang menandatangani perjanjian terbabit dengan Malaysia. Wartawan Yunus Muhammad Nur di Kemboja melaporkan. Menurut Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Eldin Husaini Muhammad Hashim, untuk tempoh 6 bulan tahun ini, hubungan dagang Malaysia-Kemboja mencatatkan nilai 1.78 bilion ringgit. Ia meningkat lebih 39% bagi tempoh sama tahun lalu. Pemeteraian DTA dijangka meningkatkan lagi kerjasama terbabit. Selalunya kita terdapat a bit of deterrent daripada syarikat-syarikat Malaysia untuk datang ke Kemboja disebabkan of double taxation ni. Jadi dengan adanya perjanjian ni, maka banyak lagi syarikat-syarikat Malaysia yang boleh masuk dan boleh masuk dengan segera. Malah kita telah mendapat beberapa inquiry daripada syarikat-syarikat Malaysia untuk masuk ke Kemboja. Tapi saya rasa dengan adanya perjanjian tersebut, maka lebih lagi mereka akan datang untuk explore peluang perniagaan di sini. Selain DTA, perjanjian mengenai kerjasama pelancongan Kuala Lumpur Phnom Penh akan turut ditandatangani. Dalam lawatan itu, Perdana Menteri turut dijadual mengadakan sesi dialog bersama beberapa ahli akademik dan pelajar Royal University of Phnom Penh. Tun Mahathir juga akan melawat Tugu Kemerdekaan Kemboja. Pertemuan antara beliau dengan rakan sejawatan Hun Sen akan diadakan di Pejabat Perdana Menteri Kemboja bagi membincangkan isu 2 hala. Isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang mempunyai jadual berasingan dijangka melawat Pejabat Palang Merah di Phnom Penh. Beliau turut dijadual mengadakan pertemuan dengan isteri-isteri perwakilan di Pejabat Kedutaan Malaysia di Kemboja. Kemboja merupakan rakan dagang ke-8 terbesar buat Malaysia di peringkat ASEAN. Hubungan itu pastinya dapat dirancangkan lagi menerusi lawatan Perdana Menteri pada kali ini. Dan pastinya dalam lawatan itu, perbincangan tidak hanya menyentuh mengenai isu ekonomi semata-mata. Sebaliknya, kerjasama dalam pelbagai bidang akan diperkukuh dan diperhalusi menerusi semangat ASEAN. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur bersama jurukamera Hafizul Ramli dari Phnom Penh, Kemboja. Minggu Usahawan Nasional MUN 2019 tamat hari ini dengan mencatat potensi jualan melebihi 30 juta ringgit. Rekod tersebut mencecah sasaran awal sebanyak 20 juta ringgit. Ya, program 4 hari anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan itu berjaya mengintegrasikan pelbagai aktiviti keusahawanan menerusi satu platform. Laporan wartawan Vimala Kasuri Verasami. MUN 2019 ini berjaya menghimpunkan para usahawan tempatan daripada pelbagai negeri dan juga bidang untuk menambah ilmu dan menerokai peluang baru dalam perniagaan. Lebih 300 pempamir yang terlibat dan menampilkan pelbagai produk seperti kraft tangan, kesihatan, makanan dan minuman. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Ramli, 3,000 usahawan yang terlibat memberi komen positif terhadap program tersebut. Ini menggambarkan bahawa barangan yang dipamerkan oleh peserta kita ini memang menarik. Dan kalau kita sudah melawat pun memang kita rasa memang layak untuk dibelilah ya. Dan ini merupakan kejayaan kita mengumpulkan usahawan-usahawan kecil sederhana kita dalam satu platform
yang cukup penting ini. Program itu juga mencatatkan rekod pengunjung lebih kurang 70,000 orang. Program ni sangat bagus sebab dia boleh memperluaskan produk-produk usahawan-usahawan kat Malaysia ni. Lepas tu boleh memperkenalkan produk masing-masing. And kami dapat mengasah bakat usahawan untuk memasarkan produk kami. Untuk dikenali lebih ramai orang dan insya-Allah akan suatu hari nanti akan masuk ke pasaran antarabangsa. Antara pameran dan aktiviti yang disediakan termasuklah Malaysia Kitchen, food trucks dan Riot Run yang mampu memupuk minat dalam bidang keusahawanan. Sokongan daripada orang ramai dan minat yang ditunjukkan usahawan membuktikan MUN 2019 ini merupakan inisiatif yang berkesan kepada mereka. Bimala Kasturi Bidasami, RTM. Baik saudara, segmen Sukan malam ini kita akan bersama dengan rakan setugas Ifa Hazim. Ifa, apa yang menarik untuk dikongsikan malam ini? Antara tumpuan kita pada malam ini adalah mengenai sukan wushu yang berjaya menghadiahkan kita pingat emas dan perak dalam kejohanan Mastership Dunia. Wow. Silakan Ifa. Terima kasih. Enam pemain muda negara bakal berguru di Jepun. Wushu raih 2 emas, 2 perak di Korea Selatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 pemain muda negara akan berguru di Jepun secara berperingkat. Kerjasama ini dimeterai ketika delegasi FAM yang diketuai Presidennya, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengadakan perbincangan 2 hala dengan Persatuan Bola Sepak Jepun JFA di Tokyo. 4 pemain Luqman Hakim Syamsuddin, Muhammad Firdaus Khairul Nisam, Harith Haikal Adam Afka dan Ali Imran Sukari akan menimba ilmu dengan Cerezo Osaka bermula 3 hingga 13 September 2019. Selain itu, Sikh Izhan Nazril Sikh Azman dan Ahmad Zikri Muhammad Khalili termasuk Luqman akan ke JFA Academy dan FC Tokyo pada Oktober depan. Pemilihan pemain berdasarkan prestasi mereka yang dipantau FAM, Akademi Moktadahari dan Pengurusan Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP. Pemain ini akan diberi pendedahan, pengalaman dan peluang untuk mereka membiasakan diri dengan corak latihan dan permainan. Mereka juga berpeluang beraksi di Liga Jepun pada masa akan datang. 2 pingat emas dan 2 perak diraih atlet wushu negara pada kejohanan Mastership Dunia di Chungju, Korea Selatan. Pang Puyi cemerlang dalam kategori Jianshu, manakala Tan Cheong Bin dalam kategori Nandau. Puyi turut merangkul pingat perak dalam acara Changkuan, manakala satu lagi pingat perak dimenangi oleh atlet lelaki Clement Tingsu dalam kategori Daoshu. Pencapaian ini menjadi suntikan moral bagi skuad negara menjelang persiapan menghadapi Sukan C Filipina 2019 November depan. Kejohanan selama seminggu bermula Khamis lalu turut menampilkan beberapa acara seni mempertahankan diri termasuk taekwondo, judo, muay thai, pencak silat serta beberapa acara tradisi Korea Selatan. Pencapaian skuad badminton negara di Sukan C Manila November ini akan menjadi gambaran awal kemampuan skuad negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria menegaskan pencapaian dalam Sukan Asia Tenggara itu tidak boleh diambil mudah. Walaupun SEA Games itu adalah ASEAN, tetapi negara-negara yang begitu besar dan kita melihat pencapaian anak-anak muda ataupun generasi pelapis daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Indonesia itu adalah menggerunkan. Dan sebab itu saya rasa they shouldn't take it easy. Kalau kita nak betul-betul berhadapan memberi satu formidable challenge terhadap Olimpik, SEA Games merupakan yardstick ataupun measurement tersebut. Minggu lalu, pengarah kejurulatihan BAM Wong Chun Han meletakkan sasaran 2 emas untuk skuad badminton negara di Tamasya Dwi tahunan itu. Datuk Seri Nurza ditemui media selepas saingan akhir e-racing Grand Prix C di Ibu Negara.
Lebih 1,000 peserta dari dalam dan luar Langkawi menyertai Merdeka Run 2019 di Pantai Cenang Langkawi malam tadi. Larian julung kali anjuran Maktab Rendah Sains Mara MRSM Langkawi itu diadakan bersempena Bulan Kebangsaan dan turut mendapat kerjasama dari pejabat daerah Langkawi. Menurut Yang di-Pertua Muafakat MRSM Langkawi, Datuk Syed Alfizal Syed Ahmad, penyertaan akan terus diperluaskan untuk edisi pada tahun akan datang. Program ini secara tahunan, ini adalah first time dan kita pun walaupun kita siap promosi awal tetapi selalunya di Langkawi ini sambutannya last minute. Cuma tahun depan kita akan cuba dapatkan peserta-peserta daripada luar Langkawi. Pada kali ini saya rasa lebih kurang 20 hingga 25% daripada luar. Tapi yang akan datang kita akan cuba dapatkan, kita tarik 40 hingga 50% peserta-peserta dari luar Langkawi. Beliau ditemui RTM selepas pelepasan peserta Merdeka Run di Dataran Cenang malam tadi. Rata-rata peserta yang ditemui RTM turut teruja selepas berjaya menamatkan larian sejauh 6 km itu. Ini kita dapat melihat semua rakyat Malaysia di Pulau Langkawi berkumpul dan ini salah satu aktiviti yang positif untuk membangunkan aktiviti pelancongan di Pulau Langkawi. Pengalaman lari bagus. Kalau tiap tahun ada macam ini lagi bagus lah. Kerana semua orang boleh kumpul sekali untuk exercise. Melihat kepada pasaran serta kebergantungan Liga Sosial terhadap pusat riadah dan sukan yang semakin meningkat, Enervive Assets, pemilik jenama Rhino Arena, tampil dengan membuka satu lagi cawangan baharu di Shah Alam. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nizamuddin Hamid berkata pembinaan 2 padang sintetik, padang permainan kanak-kanak, ruang acara dan medan selera di Seksyen 13 Shah Alam yang menelan belanja RM5 juta itu diharap dapat dimanfaatkan oleh semua peringkat masyarakat dengan sewaan padang yang berpatutan. Menggunakan rumput sintetik berkualiti dari Itali, ia dijangka dapat menarik serta memenuhi keperluan penganjur liga-liga sosial tempatan. Kita mengutamakan masyarakat, pada masa yang sama kita mencari keuntungan untuk syarikat. Daripada segi untuk mendapatkan kembali pelaburan yang telah dilaburkan, alhamdulillah model perniagaan ini berjaya. Contohnya di Rhino Arena Kelab Sultan Sulaiman, bookingnya penuh untuk setahun sehingga 2020. Maksudnya setiap malam daripada 6.30 petang sehingga 2 pagi penuh. Ia merupakan padang sintetik komersial ketiga milik Rhino Arena selepas Kampung Baru, Kuala Lumpur dan Seremban. Pihaknya turut merancang untuk membuka lebih banyak cawangan seumpamanya tahun hadapan di Pulau Pinang dan Johor Bahru. Menariknya di Rhino KV Arena Shah Alam, menara penyiaran mini turut disediakan untuk kemudahan media. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Seterusnya kita ke segmen hashtag. Gara-gara memandu kereta penuh dengan muatan sampah sehingga menghalang penglihatan, seorang lelaki berusia 57 tahun ditahan polis Australia. Video kejadian yang berlaku di Jalan Mount Gravatt, Kapabala, Brisbane ini tular di media sosial. Barangan seperti kertas, beg dibelah, tin kosong, botol air, kotak dan katalog dilihat memenuhi ruang dalam kereta kecuali di bahagian pemandu. Seorang gadis berusia 19 tahun Elizabeth Charles berjaya memasukkan 50 helai pakaian dan 9 pasang kasut ke dalam satu beg hanya dalam masa setengah jam. Difahamkan gadis itu ingin pulang ke kampus kedamannya di sebuah universiti di North Carolina. Kebolehannya mendapat pujian netizen dan menyifatkan dia seorang yang ada bakat luar biasa. Namun ada juga yang mempersoalkan kebolehannya. Kepada pencinta haiwan, anda akan dibayar gaji jika sanggup menjaga sekumpulan kucing di sebuah pulau di Jerman sepanjang ketiadaan tuannya. Terletak di Pulau Cyrus, terdapat lebih 55 ekor kucing. Kesemuanya comel-comel belaka. Video yang tular di laman sosial itu turut memuatkan panorama indah pulau berkenaan, pasti menggamit mereka yang melihatnya.
Cabaran membawakan watak psiko membuatkan ramai sebenarnya pelakon menambahkan watak tersebut. Menarik, dan aktris Moana Allen antara yang bertuah dapat memikul cabaran membawakan watak berkenaan bagi filem berjudul Rumah Cikgu Salina. Ya, arahan Raja Mukris, filem itu kini sedang menjalani proses rakaman dan dijangka ditayangkan pada Mac tahun depan. Juga kami bawakan kepada anda kisah sekumpulan anak muda yang menganjurkan program Joget Santai untuk memberiakan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Semuanya dalam Bidiva. Saksikan. Cabaran membawakan watak psiko membuatkan ramai artis idamkan watak berkenaan, namun tidak ramai yang diberi ruang dan kesempatan melakonkannya. Lain pula halnya dengan pelakon jelita Moana Allen yang digandingkan dengan suaminya aktor Pekin Ibrahim dalam sebuah filem bergenre seram dan psiko yang sedang menjalani proses penggambaran. Filem berjudul Rumah Cikgu Salina itu mempertaruhkan Moana sebagai teraju utama yang membawakan watak seorang cikgu yang mempunyai masalah kecelaruan identiti sehingga membahayakan orang yang berada di sekelilingnya. Memilih rumah lama dan hutan untuk lokasi penggambaran, filem ini menjanjikan kelainan yang tersendiri kerana elemen seram yang ada diangkat bersama permasalahan psikologi dan mental yang ada dalam watak utamanya. Cabaran dia sangat-sangat berat sebenarnya, dan kira mana selalu kena buat study untuk watak tu, dan memang watak tu sangat diimpikan oleh kebanyakan pelakon, and I'm very happy lah untuk dapat watak Salina. So dia mengisahkan Cikgu Salina ni yang balik ke Malaysia daripada overseas bila dia dapat rumah pusaka yang diberi oleh keluarga dia. So start daripada rumah pusaka tu, dia ada bela 2-3 orang budak yang dia bela daripada jumpa tepi jalan ni. So daripada bela tu macam-macam hal jadi. So orang ingat rumah tu yang berhantu, rumah tu yang berhantu. Tapi sebenarnya di sebalik rumah berhantu tu dia ada lagi story yang audiens akan terkejut lah, macam rupanya benda ni bukan rumah tu yang problem, so ada benda lain yang problem sebenarnya. Pengarah filem terkenal Raja Mukris yang ditemui Bidiva tidak menafikan cabaran yang terpaksa beliau hadapi dalam setiap proses penghasilan, memandangkan filem ini turut menggunakan 3 pelakon kanak-kanak yang perlu bermain dengan emosi mendalam. Cabaran tiap-tiap hari ada cabaran. Kita bekerja dengan banyak aktor, banyak karakter maksudnya, banyak karakter, dan cabaran saya adalah 3 watak budak kanak-kanak ni, which is so mysterious to this film. Tapi best. Tapi best. Sebab apa? Saya rasa saya bukan apalah, saya nak puji 3 karakter ni sebab dia adalah casting yang tepat untuk filem ni. Sangat tepat untuk filem ni. Apapun Mac 2020 nanti, persoalan mengenai Rumah Cikgu Salina bakal terjawab di pawagam berdekatan, dan adakah filem ini mampu membuatkan penonton memahami plot yang cuba ditekankan penulis. Sama-sama kita nantikan. Nur Lela sukanya berlagu Mambo Caca. Pelbagai cara dapat dilakukan bagi menyemarakkan Hari Kebangsaan 2019 yang disambut 31 Ogos lalu. Sekumpulan anak muda menganjurkan program Joget Santai di sebuah kafe di Bangsa malam tadi, di mana DJ bertugas memainkan lagu-lagu Melayu era tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Pengunjung yang terdiri kalangan berbilang kaum diberi peluang untuk menari secara berkumpulan semasa lagu tersebut dimainkan. Menariknya, lagu-lagu yang dimainkan adalah melalui koleksi piring hitam. Antaranya lagu-lagu yang dimainkan Joget Hendak Kutanya Terasa Malu Uji Rashid, Pinang Sirih Pinang Anita Sarawak, Bunyi Gitar P. Ramlee dan Nurlela Bing Slamet. Menurut pengurus Nowhere Cafe, Shalini Surian, beliau mendapat inspirasi untuk menganjurkan program Joget Santai itu kerana sewaktu zaman kanak-kanak dia sering melihat ibunya menganjurkan acara-acara tarian dalam sesuatu majlis. So the Merdeka
Merdeka celebration was basically inspired by the fact that my mum worked with Hospital Kuala Lumpur for very many years. And for Merdeka, they usually like to play old school songs. So a lot of Sudirman, a lot of P. Ramlee, of course. And so we thought it would be really cool to bring that into the 21st century and give the younger generation a taste of what Malaysia was really like back in the days. Beliau juga mendapat kerjasama dari seorang rakan yang bertugas sebagai disc jockey di Singapura yang mempunyai banyak koleksi piring hitam lagu-lagu Melayu era tahun 70-an dan 80-an. Pada saya, dari kecil saya memang selalu dengar radio bersama ibu saya. Selalu dia buka radio Melayu kan. Jadi I think generasi sekarang jarang dengar lagu lama sebab mereka apa yang dimainkan di radio sekarang benda terkini. So I think kalau macam event-event sebegini seperti joget yang ada di Nowhere ni, dia ada revive balik barang-barang lama kan, lagu-lagu lama. So kalau DJ yang masih collect barang-barang lama, just main-mainkan lagu lama lah. Tari apa tak pandang, Nur Lela menentang, apa suka mambo. Tahukah anda apa maksud patriotisme dan adakah memadai dengan mengibarkan jalur gemilang sahaja pada bulan kebangsaan, dan apakah bukti anda benar-benar rakyat Malaysia yang sejati? Jom ikut saya. Saya kebangsaan boleh? Hello. Kalau tahu apa nama? Kira. Jalur gemilang? Jalur gemilang. Kesepanan dan kesudahan. Keluhuran dan perlembagaan? 32 Ogos 1957. 31 Ogos. Hai, hello. Nak tanya boleh? Oh, okey. Right. 5. Malaysia 4 warna. 4. Putih, biru, merah dengan kuning. Boleh tak nak tanya soalan sikit? 14. 14. 3. 3 je soalan hari kebangsaan. 3. Boleh kita dengar hari kebangsaan je. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. 16 September. 14. Perpaduan dan keharmonian adalah elemen yang sangat penting dalam mengekalkan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tanpa perpaduan, nescaya kemerdekaan dan kedaulatan negara yang telah diperoleh sejak sekian lama akan hilang dalam sekelip mata. Fabian William, RTM. Sebenar cuti Hari Kebangsaan dan Ma'al Hijrah, warga kota terutama yang tinggal berhampiran Putrajaya tidak melepaskan peluang untuk berkunjung ke Floria Diraja Putrajaya bermula semalam. Pada hari pertama pembukaan sahaja, 30,000 pengunjung hadir bagi melihat sendiri panorama indah bunga-bunga tempatan dan juga luar negara. Wartawan Zahra Zamri meninjau suasana sambutan pada hari kedua pameran berlangsung. Floria Diraja Putrajaya edisi ke-11 ini mempamerkan 1 juta bunga-bungaan daripada pelbagai spektrum warna, termasuk 500 spesies orkid dan juga lebih 100 koleksi bonsai dan juga 70 pameran taman yang menampilkan pelbagai tema dan juga reka bentuk yang pastinya akan menarik perhatian anda yang berkunjung ke Taman Botani di Prison 1 Putrajaya ini. Seawal 10 pagi lagi, pengunjung terdiri daripada pelbagai kaum dan peringkat usia tidak putus-putus datang bagi merasai keindahan lanskap flora yang dipamerkan. Kelainan yang paling besar pada tahun ini adalah kita adakan istana, replika istana Pekan, Istana Pekan Abu Bakar Pahang. Untuk makluman juga, kita Floria pada tahun ini untuk hari Minggu dan hari public holiday kita akan extend sehingga pukul 12 malam. Tapi malam tadi pukul 11 malam masih lagi queue dan hari ini kita menjangkakan lebih daripada 30,000 pengunjung, insya-Allah.
Warna-warni bunga-bungaan yang menghiasi segenap ruang festival ini pastinya menggamit pengunjung untuk tidak melepaskan peluang merakamkan gambar kenangan di taman-taman tersebut. Selain melihat pameran, pengunjung juga dapat membeli bunga dan anak pokok dengan harga lebih murah dan berpatutan. Baik saudara, paparan itu tadi menutup tirai Nasional 8 edisi 1 September. Kibarkan jalur gemilang bukti kita sayangi Malaysia, Malaysiaku bersih. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat malam.